Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya nak kongsikan dengan anda semua apa soalan-soalan yang sering ditanya oleh seorang newbie bagi menyimpan emas. Mungkin untuk video kali ini boleh menjawab semua persoalan anda sebelum anda memulakan pelaburan emas. Jadi sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, apa-apa pun subscribe dan klik butang loceng dulu di YouTube channel saya ini supaya anda tidak akan terlepas dengan update-update video terbaru daripada YouTube channel saya ini. Jom. Okey, soalan yang pertama, emas tabung haji ASB mana lebih baik? Untuk simpanan jangka pendek kurang daripada 2 tahun, SB atau tabung haji lebih baik. Pulangannya sekitar 4 hingga 5% setahun. Tapi untuk jangka masa panjang, emas lebih baik. Nilainya lebih terjamin dan tak terjejas walaupun keadaan ekonomi politik negara sekalipun terjejas. Walaupun harga emas ada turun naik dalam jangka masa pendek, tetapi sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas sentiasa naik secara purata sekitar 10% setahun. Harga emas confirm akan naik dalam jangka masa panjang disebabkan oleh faktor inflasi dan kejatuhan ringgit. Duit simpanan jangka masa pendek simpanlah bentuk ASB ataupun tabung haji. Untuk jangka masa panjang, simpanlah dalam bentuk emas fizikal seperti ini. Adakah harga emas sentiasa menaik? Untuk jangka masa pendek, harga emas akan sentiasa ada turun dan ada naik. Tetapi dalam jangka masa panjang, harga emas memang sentiasa naik. Ini disebabkan nilai duit kertas sentiasa menyusut dalam jangka masa panjang disebabkan oleh inflasi dan kejatuhan nilai ringgit. Sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas sentiasa naik secara purata sekitar 10% setahun. Harga emas akan terus naik dalam jangka masa panjang selagi mana sistem wang kertas atau wang fiat digunakan. Selagi kerajaan terus mencetak wang yang menyebabkan nilainya semakin menurun. Selagi itulah harga emas akan sentiasa naik. Kalau harga barang keperluan pun confirm akan naik dalam jangka masa panjang. Itu semua kita tahu. Disebabkan nilai duit semakin menurun, ini kan pula emas, hartanah dan aset-aset fizikal yang lain. Emas ada tak dividen macam ASB tabung haji? Jawapannya tidak. Emas tidak ada dividen macam ASB ataupun tabung haji. Kalau ada mana-mana ejen emas yang offer anda untuk dapatkan dividen atau pendapatan bulanan atau tahunan, itu semua skim cepat kaya yang bertopengkan emas. Emas secara praktikal adalah lebih kepada tabungan jangka masa panjang. Kita bayar duit dan dapat emas dan sentiasa menabung untuk mencapai matlamat kewangan kita dalam jangka masa panjang. Bagaimana untuk dapat untung dengan emas? Asasnya cuma kita beli dengan harga rendah dan jual dengan harga tinggi. Jadikan emas sebagai simpanan untuk jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Walaupun harga emas ada turun dan naik dalam jangka masa pendek, tetapi sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas secara purata menaik sekitar 10% setahun. Harga emas akan sentiasa naik dalam jangka masa panjang kerana nilai duit kertas sentiasa merosot dari tahun ke tahun disebabkan oleh inflasi dan kejatuhan wang ringgit dan wang kertas. Bagaimana emas membuatkan kita semakin kaya? Selain harga emas yang semakin lama semakin mahal, duit simpanan tak lagi bocor. Bahkan jumlah simpanan emas cepat bertambah. Bila sudah duit ditukarkan menjadi emas, secara automatik kita hilang nafsu untuk berbelanja. Nombor yang menggoda itu telah pun hilang. Yang mana cuma kepingan emas yang cantik macam ni yang membuatkan kita ketagih untuk menabung emas lebih banyak lagi. Jadi ketagih menyimpan dan hilang nafsu untuk berbelanja. Dengan duit yang kita sudah tukarkan menjadi emas ini, itulah yang membuatkan ramai penyimpan emas bertambah kaya
selain dari harganya yang semakin mahal dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Apa kelebihan emas berbanding aset-aset lain? Emas boleh dijadikan ubat yang paling mujarab untuk siapa-siapa ada penyakit boros dan ada masalah simpanan yang sentiasa bocor. Emas penyimpan nilai paling ampuh dalam sejarah manusia. Simpan emas, kekayaan kita selamat dari sebaran inflasi dan risiko kejatuhan ringgit dalam jangka masa panjang. Satu dinar macam ni masih mampu membeli seekor kambing sejak 1400 tahun dulu sehingga sekarang, sedangkan duit semakin kecil daripada tahun ke tahun. Emas adalah aset fizikal mampu milik. Tidak seperti hartanah, kita boleh memiliki emas walaupun dengan bajet yang kecil 1 gram seperti ini, bajet sekitar 300 lebih, emas adalah aset kewangan yang tidak boleh dibekukan oleh kerajaan. Orang bankrupt pun ataupun siapa-siapa nama yang disenaraikan hitam juga boleh memiliki emas. Ia aset yang terbaik untuk sorokkan kekayaan dan sebagai benteng terakhir kewangan keluarga kerana tidak ada siapa-siapa tahu yang berapa banyak yang kita memiliki emas dekat rumah ataupun kita simpan dekat mana-mana sahaja.